'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang ke-6 daripada ayat ke-27 hingga ayat ke-29 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Dia, iaitu Raja Herodes, pun memberikan perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu di atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes lalu mengebumikannya di dalam kubur. Apabila kita melihat tentang kematian Yohanes Pembaptis, kita melihat seolah-olah kejahatan ataupun evil, seolah-olah kejahatan menang. Adakah kejahatan menang dengan kematian Yohanes Pembaptis? Tapi sebelum itu mari saya terangkan sedikit tentang siapakah Yohanes Pembaptis. Di dalam awal Markus bab yang pertama kita sudah dijelaskan bahawa Yohanes Pembaptis ialah seorang yang menyediakan jalan bagi Tuhan dan dia ialah dikatakan suara yang berseru di gurun dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga Roh Elia ada pada dia. Dan pelayanan dan cara hidup Yohanes Pembaptis telah dinubuat di dalam Alkitab. Dan Yesus sendiri berkata tentang Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat di dalam Markus bab yang ke-11, ayat yang ke-11, Yesus berkata bahawa aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan belum pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Memang tinggi apa yang Yesus lihat tentang Yohanes Pembaptis. Betul juga kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14, sekiranya kamu mahu percaya akan perkabaran mereka, Yohanes itulah Elia yang telah dinubuatkan kedatangannya. Jadi Yesus melihat Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang lebih besar antara semua yang dilahirkan oleh perempuan. Dan juga kalau kita lihat daripada ayat yang ke-9, kita melihat Yesus berkata Yohanes juga lebih daripada seorang nabi dan dia ialah Elia yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Malah kalau kita lihat dalam cerita yang kita sudah perhatikan di dalam Markus bab yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan bahawa Raja Herodes takut akan Yohanes. Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci. Dan itu pandangan Yesus, malah pandangan enemy iaitu musuhnya sendiri iaitu Raja Herodes sangat tinggi terhadap Yohanes Pembaptis. Jadi kalau Yohanes Pembaptis ialah hamba Allah yang setia, hamba Allah yang taat kepada Tuhan dan dia orang yang benar dan suci, jadi kenapa Tuhan membiarkan Yohanes mati? Malah bukan hanya mati biasa-biasa saja, mati dan kepalanya dipancung. Ada beberapa hal yang kita boleh belajar di sini. Ada 3 yang saya dapati. Yang pertama ialah mengikuti Tuhan tidak menjamin keselamatan. Saya tidak bercakap tentang doctrine of salvation, doktrin keselamatan, tetapi saya merujuk kepada keselamatan dari segi fizikal dan juga apa-apa yang terjadi di dalam jasad dan juga diri kamu. Memang ada petikan firman di mana Tuhan akan menjaga dan juga melindungi umatnya. Tetapi dari segi fizikal, tidak ada jaminan ataupun tidak ada janji total di mana benda itu tidak boleh terjadi kepada kamu. Kalau kamu mengikuti Tuhan, kamu akan dianiaya. Malah itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Sesiapa yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan, dia juga akan dianiaya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani bab yang ke-11, Ibrani bab yang ke-11 merujuk kepada para nabi dan juga para orang benar, lebih-lebih lagi dalam perjanjian lama, dikatakan begini, setengahnya pula menghadapi dugaan dengan diejek, dipukul, dirantai dan dipenjarakan. Mereka direjam dengan batu, digergaji putus 2 dan dibunuh dengan pedang.
Siapakah mereka ini? Inilah mereka-mereka yang beriman. Kalau Paulus sendiri, kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus ada menyatakan di dalam 2 Korintus bab yang ke-11 daripada ayat ke-23 hingga ayat ke-28, agak panjang tetapi saya bacakan juga supaya kamu dapat melihat yang mengikuti Tuhan tidak semestinya menjaminkan keselamatan. Saya bacakan ya. Aku kata Paulus, lebih banyak bertungkus lumus, lebih kerap disebat, lebih sering dipenjarakan, selalu sahaja diancam maut. 5 kali sebanyak 40 kurang 1 sebatan setiap kalinya aku disebat oleh orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, 3 kali ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkantung-kantung di laut. Dalam perjalanan seringkali aku menghadapi bahaya dari sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. Aku sering keletihan, bekerja keras, kurang tidur, kelaparan, dan kehausan. Kerap kali aku terpaksa mengikat perut, menanggung kesejukan, kekurangan pakaian, dan sebagainya. Dan itu kita melihat dalam Rasul Paulus sendiri pun sama seperti Yohanes Pembaptis, mereka dianiaya. Kenapa? Kerana mereka mengikuti Tuhan. Sebab itu ajaran motivasi di dalam gereja, kamu kena yakin dan motivasi dan sebagainya, dan juga ajaran health and wealth gospel, itu semuanya ajaran yang jahat. Itu ajaran yang salah, dan itu ajaran yang menyesatkan kerana ianya tidak memberikan realiti di dalam kehidupan orang benar, orang yang ingin hidup bersama dengan Tuhan, yang ingin mengikuti Tuhan. Yang pertama, mengikuti Tuhan tidak menjaminkan keselamatan. Yang kedua ialah yang kita boleh pelajari dalam Yohanes Pembaptis, ialah dalam penganiayaan malah kematian Tuhan menyertai umatnya. Sekali lagi, dengan kenyataan ini kita sudah melihat yang penganiayaan pasti akan terjadi kepada orang yang mengikuti Tuhan. Tetapi walaupun di dalam penganiayaan malah dalam kematian, Tuhan akan menyertai umatnya. Semasa di penjara, Yohanes pernah bertanya kepada Yesus. Kalau kita lihat di dalam kita kembali balik dalam Matius bab yang ke-11, Yohanes mengutus para muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, mereka bertanya, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Dan ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pulanglah, beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, dan pekabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripadaku, kata Yesus. Pesannya kepada Yohanes Pembaptis. Saya pasti apabila Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, dia sudah meringkuk dalam penjara. Kalau kita lihat dalam Matius bab yang ke-11, saya pasti dan yakin selepas Yohanes menerima message itu daripada Yesus, dia tidak ada ragu-ragu lagi. Dia tidak ada penyesalan lagi. Dia sudah tahu yang Yesus ialah Mesias yang telah dikabarkannya. Dia yang mendahului Mesias, yaitu Yesus Kristus, dan dia sedar yang dia sudah habis melakukan misi dan juga panggilannya, dan juga dia sekarang sedar bahawa Tuhan Allah Bapa menyertai dia walaupun dia berada di dalam penjara. Kamu bayangkan kalau kamu Yohanes Pembaptis, misi kamu sudah selesai, Yesus sudah datang, dan ini misi kamu sudah selesai, kamu sepatutnya bersukacita walaupun keadaan kamu itu dipenjarakan ataupun kamu dianiaya, malah mungkin kamu juga akan mengalami kematian oleh nama Yesus Kristus. Bersukacitalah, jadikan yakin seperti Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat dalam Daniel bab yang ketiga, di dalam baraan api, apabila Shadrach, Meshach dan juga Abednego dibuang ke dalam baraan api yang sangat panas, apa yang terjadi dengan mereka? Tidak ada apa-apa yang terjadi dengan mereka. Malah dikatakan ada orang yang keempat, seperti anak Tuhan dalam ayat yang ke-25, bersama dengan mereka. Itu mungkin malaikat, itu mungkin Yesus yang datang, dilihat di sana, teofani,
ataupun mungkin hadirat Tuhan itu sendiri, apapun, malaikat dan sebagainya, itu menjadi simbolik kepada Syadrak, Meshach dan Abednego, dan juga kepada pembaca dalam Daniel bab yang ketiga, walaupun di dalam baraan api, Tuhan menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai Syadrak, Meshach dan juga Abednego, Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis. Walaupun dalam penganiayaan ataupun malah kematian, Tuhan menyertai umatnya. Dan yang ketiga, untuk menjawab persoalan kita, adakah kejahatan menang? Kejahatan tidak pernah menang. Malah Tuhan menggunakan kejahatan untuk kebaikan. Kalau kita lihat Herodias, ibu dan queen yang sangat-sangat jahat, dan juga Raja Herodes, malah pada pendapat saya iblis bekerja di latar belakang mereka, seolah-olah mempengaruhi mereka, tapi tidak dinyatakan dalam petikan itu. Mereka delusi, mereka salah anggap, dan mereka hanya berfikiran jangka masa pendek, short term, dan mereka menganggap bahawa mereka menang apabila Yohanes Pembaptis telah dipancung. Mereka menyangka kehendak diri mereka sendiri sudah terjadi. Tetapi mereka kena ingat, kita kena ingat, walaupun dalam kejahatan Herodias dan juga Raja Herodes, kita harus ingat ataupun kita harus mengimani bahawa God is sovereign. Kedaulatan Tuhan itu sangat-sangat besar. Kita melihat Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan telah merencanakan semuanya, dan tidak ada yang lari ataupun tidak ada satu pun yang lari daripada kehendak Tuhan. Segala kehendak dan rancangan Tuhan pasti terjadi. God is sovereign. Dan apa saja kehendak ataupun perbuatan manusia, malah manusia yang jahat, Dia boleh menjadikannya baik. Baik dari segi perspektif Tuhan, bukan mungkin bagi kita tak nampak itu baik, tetapi daripada perspektif Tuhan, segalanya, segala kejahatan, segala perbuatan dan kelakuan dan kehendak manusia yang jahat, Tuhan akan perbalikannya, Tuhan akan menggunakannya, malah Tuhan sudah merencanakannya untuk melakukan sesuatu yang baik daripada kejahatan. Oleh itu saya katakan kejahatan tidak pernah menang. Walaupun mereka delusi, mereka menganggap kejahatan, oh kami jahat dan kami menang. Tidak. Mungkin bagi mereka itu menang, tapi daripada perspektif Tuhan, God is sovereign. Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Kalau kita lihat di dalam Yusuf sekali, this is sangat-sangat interesting. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dan di akhir bab Kejadian, bab yang ke-50 ayat ke-20, ini kata Yusuf kepada para saudaranya, jangan takut, adakah aku ini Allah? Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik, sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, yaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia. Apa yang Yusuf katakan? Kamu ingin melakukan kejahatan. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudaranya melakukan kejahatan, tapi Tuhan melakukannya untuk kebaikan. Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Begitu juga kalau kita lihat dalam Roma bab yang ke-28, Roma bab yang ke-28, 8 ayat ke-28, dan yaitu sambungan dengan kemuliaan yang akan datang. Dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Jadi rancangan Tuhan tetap akan terjadi, kebaikan tetap akan terjadi, dan juga kepada siapa? Kepada orang yang mengasihinya. Orang yang mengasihinya dan juga yang telah menurut kehendaknya dan menurut segala rancangannya, pasti Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik, walaupun in the midst of persecution dan juga di dalam kejahatan. Malah kalau kita lihat dalam kematian Yesus Kristus sendiri di kayu salib, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua
ayat yang ke-22 hingga ayat ke-24, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang di Israel pada masa itu, "Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata ini. Yesus orang Nazaret itu seorang manusia yang dipersaksikan oleh Allah kepadamu dengan mukjizat, keajaiban dan tanda yang dilakukan Allah melaluinya dalam kalangan kamu. Kamu sendiri tahu tentang hal itu. Dia yang diserahkan kepadamu seperti yang telah dirancangkan dan ditentukan oleh Allah, telah kamu salib dan bunuh dengan bantuan orang durjana. Allah telah membangkitkannya setelah membebaskannya daripada kesengsaraan maut, kerana tidak mungkin maut dapat menahannya." Apabila Yesus mati di kayu salib, kejahatan berkata, "Wah, kami telah membunuh anak manusia, kami telah membunuh anak Allah." Tetapi apa yang mereka lakukan dengan menghantar Yesus mati di kayu salib? Sebenarnya mereka melakukan kehendak dan juga rancangan Tuhan. Yesus harus mati, kemudian dalam masa 3 hari dia bangkit semula, dan kejahatan, kematian, semuanya telah dikalahkan. The sting of death tidak akan lagi mengganggu kita. Kita tidak lagi takut akan kematian. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, kejahatan tidak pernah merenang. Dan 3 hal ini, mengikuti Yesus tidak menjamin keselamatan. Yang kedua, dalam penganiayaan malah kematian, Tuhan menyertai umatnya. Dan yang ketiga, kejahatan tidak pernah menang, malah Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Haleluya.